Soalan pertama. Ha? Nilai Per tempat bagi 3 10. tengok 3. Per seratusan ke per 10? Per 10. 10 ratus. 10 ratus. Per 100. Ni. Sebab dia 0.00. Jadi per 100. Jadi kalau kita tukarkan perpecahan dia jadi macam ni. 7, 13 per 10. Okay, jadi saya convertkan kepada bentuk perpuluhan 7.00, okay, tambah dengan 0.13. Jadi jawapan dia kamu akan dapat 7.13. Kamu akan dapat balik jawapan asal kat sini. Jadi jawapan dia adalah per seratusan. Okay, jelas? Jelas ke tak? Jelas ke tak soalan pertama? Okey, so kita pergi kepada soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2. Antara berikut yang manakah adalah sama dengan 3209 ni apa ni? 3 sebenarnya nak baca ni. 3 juta. 3 juta 200,9,568. Jadi kamu kena kira kosong je. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawapan dia adalah sama ada B ataupun C. Jadi ni 50. Senang ke ikut 50? Okey, dah ada 50. Apa yang salah dia? Ni 30, okey. Yang ni 30, yang ni 20. Okey. Asal dua ini dengan ini sama? Ini 90,000. So jawapan dia C. Okey. Kamu ikut je belakang dia kosong. Boleh jawab soalan ni. Okey, tak susah pun. Okey, soalan ni ini merupakan numbering. Okey. So nak tahu berapa beza ni 7.17 ni kamu tolakkan dengan 6.57. Tolong seorang kirakan. Selagi kamu tak bagi tahu jawapan, saya tak akan teruskan. Kamu jangan diam saja. Matematik tak boleh diam saja. Tolak 6.57. Selagi kamu tak bagi jawapan, saya tak boleh teruskan. Berapa? Tak dapat? Ni kosong. Ini 6. Okey, ini 11. 11 tolak 5, 6. 0.60. Jadi tambahan 0.60. Jadi sini 7.17 kamu kena tambah dengan 0.6. Tambah dengan 0.6. Bermaksud yang belakang ni mesti ada 7 lah. Itu rule pertama. Yang kedua dia mesti 7. Dah dapat dah, saya tak kira pun. B jawapan dia. Siap. Okay, saya congak je. Okay, sebab ni 7 tambah 0, 7. 6 tambah 1, 7 juga. So jawapannya maybe, mungkin memang confirm C. Bukan memang, confirm C. Okay, yang belakang tak kisah pun. Okay. Okay, so kita pergi kepada soalan seterusnya. 30,000 tolak dengan ni bahagi dengan ni. Okay, ni tolong seorang buatkan untuk saya. Cuba. Buat sendiri. Zufaira, boleh buat Zufaira? 30,000. 30,000 letak 30,000. 30,000 mesti 3 kosong. 1, 2, 3. Sorry. Antik-antik sikit. 1, 2, 3. Tolak dengan 649 tolak dengan 617. Ni dapat apa ni? 36
Tak, dia bahagi. Sorry. Ni bahagi. Bahagi. Maksudnya 6, 4, 9 tolak dengan 6. Ni saya congak je, saya dapat 2. 32. Bahagi dengan 32. Kira sendiri. Berapa dapat? Mesti 4 dekat sini. Sebab sini semua start dengan 4. Letak 4 dekat sini. So 4 dalam 32 adalah 2 dalam 4, 8. 1, 2, 8. Saya kurang pula. Betul ke ni? 30,000 bahagi dengan 649. 649 tolak dengan 617. Itulah 32. Jadi 32 darab dengan 4. 32 darab dengan 4. 128. Tak logik pun. Tak letak 4 dekat sini tak boleh. 4. 4 sini tak boleh. 4 sini. Tak boleh kan? Oh, tak tolak. Sorry. Tak logik kat situ. First buat 30,000 tolak dengan ni. 30,000. 30,000. 1, 2, 3. Kamu tolakkan dengan follow belakang. 40. 40. Lagi ada apa? Kosong sini. Lepas tu kamu ada 7 sini. Kamu ada 1 sini. Jadi tolak lah. Kamu dapat kosong. Ini dapat 2. Ini potong 2. Sini 9. Sini pun 9. Okay, sini pun 9. Dan sini kamu akan dapat 10 lah. Pinjam kan. Kamu dapat 6. Dapat 9. Dapat 2. Dapat 1. So 1, 2, 9, 6, 0 kamu bahagikan dengan 4. Okay. 1, 2, 9, 6, 0. Ni semua kamu kena buat sendiri ni. Tak boleh kalkulator. Kalau naik dorm form tu bawa kalkulator. Bahagi dengan 32. Betul lah. So kamu kena letak sini 4. Kamu akan dapat 128. 128. So kamu akan tolak. Jadi kamu akan dapat sini 1, sini 16. Okay. 32 darab dengan 16. Ini kosong. Sebab kata tak boleh tambah. Jadi kosong tolak. Kamu akan dapat 16 kat sini. Turunkan kosong ni. Jadi kamu akan dapat 5. Nilai 5 kamu akan dapat 160 lah. 5 darab 2, 10. 3 darab 5, 15 sama lah 160. Jadi kamu akan dapatlah 160. Okay. Jadi jawapannya 405. Settle B. Okay. Ni jalan kerja dia. Boleh faham? Ada masalah? Tak ada. Okay. Seterusnya. Okay. Seterusnya. Yang ini senang, susah sikit. Okay. Yang ini memang susah sikit lah. Yang ini kamu kena pandai-pandai buat. Okay. So macam mana nak buat? So macam mana nak buat yang ni? Apa cerita dia yang ni? Apa kamu nak buat? Apa kamu nak buat? Okey, jap. Okey, yang ni. 4 darab 3/8. Jadi ini kamu tukarkan kepada mix improper fraction. 8 darab 4, 32 tambah 3, 35. Jadi kamu akan dapat 35. Tengok cara saya buat. 35/8. Okey. 35/8 darab dengan kotak. Sama dengan 280. Okey. Jadi kotak ni kita tak tahu.
Okay. So nak tahu senang saja. 8 kamu kena darabkan dengan 280. Okay. Jadi kamu kena darab 35. Okay. Darabkan dengan kotak. Okay. Lepas tu kamu akan dapat, senang je. Kamu akan dapat 280 darab dengan 8. Okay. 280 darab dengan 8. 280 darab dengan 8, kamu akan dapat 2240. 2240. Kamu kena buat sendiri. Okay, lepas tu kamu nak dapatkan kotak. Jadi kita nak kotak sahaja. Bila kita nak kotak sahaja, 2240. Okay, 2240 ni kamu akan bahagikan dengan 35. Makanya kamu akan dapatlah jawapan untuk kotak dia berapa. Okay, kamu akan dapat 64 jawapan dia. 64 jawapan dia. Ada 64 jawapan dia. Ada A jawapan dia. Settle. Okay. So ini paling simple saya buat. Ini kaedah yang sangat simple saya tunjukkan kepada kamu. Okay. Yang ini kaedah yang paling simple saya buat, di mana dia ada banyak cara. Yang ini cara yang paling simple saya tunjukkan kepada kamu lah, di mana yang ini saya tak pergi detail. Okay. So yang ini cara satu cara ni bagi soalan yang ni. Tapi kita ada juga cara lain. Okay. Nak tahu cara lain simple saja. Kamu kena buat cara seterusnya. Cara lain adalah 35/8. Okay. 35/8 ni kamu tak tahu kotak berapa. Okay. Tapi kamu tahu dekat sini dia merupakan 280. Jadi apa kamu boleh buat dekat sini? Okay. Apa kamu boleh buat dekat sini 280 ni? Okay. So kamu boleh letak kotak dekat sini, bermaksud kamu boleh tukarkan dia punya operation. 280 ni kamu darabkan, tapi 8 naik atas, 35 turun bawah. Maksudnya 8 naik atas, 35 pergi bawah. Jadi bila dah macam ni, dia jadi senang. Bila dah macam ni, dia jadi senang. Kita boleh bahagikan dengan sifir 5. Kita boleh kecilkan dia. Kalau sifir 5 ini 7. Kalau sifir 5 ini kamu kena kira lah. 5 darab 5, 25. Maka ada 3 baki. 3060. 6 darab 5, 30. Jadi 56. Nampak? Dia jadi semakin simple. Bila kamu kecilkan, dia jadi semakin simple. Okay? Dia akan jadi semakin simple. Bila dia jadi semakin simple, di mana? Okay? So 56 darab dengan 8 bahagi 7 dah kat sini. Sifir 7 ada 56 tak? Sifir 7. 42, 49 ada. Potong lagi. Sebab 7, 7, 49. 8, 7, 56. Okay. 8, 7, 56. Sini dah jadi 8. Jadi 8 darab dengan 8, automatik kamu akan dapat 64. Tak ada masalah. Yang ini cara yang susah, yang ini cara yang simple. Okay. Dia ada dua cara. Matematik ni saya boleh pusing sini, pusing sana. Suka hati saya boleh pusing sini, pusing sana. Okay. Sebab saya faham. Sebab tu saya pusing. Kalau tak faham memang tak boleh buat lah. Okay. Itu cara dia. Itu cara dia lah. Okay. Nak buat. Faham tak? Faham Nur Zufaira? Faham? Faham. Okay. Dia pusing-pusing lah matematik ni. Okay. Mungkin dia boleh buat cara ni. Cara ni cara paling susah. Sebab dia dah main sifir nombor besar. Cara ni cara simple. Main nombor sifir kecil saja. Okay. Okay, ni number line. Number line ni kamu nak kira betul-betul. Berapa 45% daripada W. 45% daripada W adalah berapa. Maksudnya kamu kena tahu W ni berapa. So, tengok gaps ni. 1, 2 dah jadi 600. Okay. So, nak tahu berapa selangkah ni, kamu kena tahu dia punya value ni. Setiap value ni berapa. Contohnya saya letak sini. Kamu nak tahu berapa Maksudnya nak tahu berapa line dekat sini. So ini tak tahu. Kembarah. Ini tak tahu, ini tak tahu. Okay. So kalau dah tahu dia punya berapa dia punya line dekat sini, maksudnya lagi dia jadi senang lah. Okay. Sebab dia tak mungkin dekat sini adalah lebih kecil daripada sini sebab dia akan meningkat. Jadi kita tengok 1, 2, 3. Mungkin sifir 6.
Sifir 6. Sifir 6 boleh jadi tak? 66, 36. Jadi tambah 60 jadi 420. Tambah 60 jadi 480. Tak dapat juga. Kalau 120, 120, sini 120 dapat 480. Okey, 480. Kalau tambah 180. Sini 480. Ini tambah lagi 120. Tak boleh. Sebab sini jadi 600. So saya kena kecilkan lagi. Scale ni saya kena kecilkan lagi. Kejap kita akan cuba macam ni pula. Ini 10. Ini 10. Ini adalah okey. Ini 10. Nak kira dia punya langkah ni kamu tahu. Okey, jap. Kita main sifir 6. Sifir 6 bahagi yang ini kamu akan dapat 60. Tak, bukan 60. Sifir 6 bahagi ni 66. 60. Ya, 60. Tambah sini 60, kamu akan dapat 420. So tak boleh tambah 40 dekat sini sebab dia dah sini dah 600. Tambah 80. 360 kamu tambah dengan 80. Okey, berapa? Cuba kamu pun kira juga. Kira macam saya. Saya dah dapat dah. Okey, saya dah dapat dah. Maksudnya tambah saja dengan 80. Kita dah dapat dah. Okey, kita dah dapat dah. Okey, macam mana saya dapat tu jangan tanya lah. Saya main congak je. Mungkin kadang-kadang kamu kena congak. Okey, saya just main congak saja. Saya letak 120 dia jadi besar. So saya kurangkan lagi 40. Saya dapat 80. Jadi kita tambah 80 je. 360 tambah 80 kamu akan dapat sini 440. 440 dekat sini. Kamu akan dapat sini 440. Lepas tu sini kamu akan dapat 520. Dan ngam-ngam sini kamu akan dapat 600. Dan ini kamu akan dapat 680 kat sini. Dia dapat 680 ni dikata darabkan dengan 45%. 45% daripada 680. 680 kamu darabkan dengan 45. Di 45 ni kamu kena bahagikan dengan 45 per 100. Ini dah main sifir dah. Senang saja nak buat ni. Okay, kalau ikut kamu boleh potong kosong dekat sini. Boleh potong kosong kat sini. Boleh potong lagi 2. Ni dah di 9. Okey, saya boleh potong lagi ni. Potong 1 ini saya akan dapat 34. Tak silap saya 34. Okey. Jadi 34 darab 9 saja. 34 kamu darabkan dengan 9. Saya tak guna kalkulator pun saya boleh jawab. Tengok 34 darabkan dengan 9. Simple saja. Jadi 4 darab 9 adalah 36. Okey, 36. So 3 darab 9, 27 tambah 3, 306. Jawapan dia 306. Ada, settle jawapan dia C. Baru soalan 6. Dah banyak calculation dah. Okay, baru soalan 6. Boleh faham? Nombor 6 ni. Boleh faham? Boleh. Boleh. Bagus. Seorang je ada kat lain. Lain ni diam je buat apa ni? Lain pun bercakap juga. Jangan diam je. Boring lah kelas nanti. Nombor 7 ni kalau saya suruh buat kan siapa pun tak pandai lagi. Macam mana? Kalau nombor 7 ni simple je nak buat dia. Okey. Nombor 7 nak buat simple saja. Yang ini kamu nak buat nombor 7 ni adalah cara dia simple saja. Okey. Okey, cara dia amat mudah. Okey, so yang ini 9 tambah 9 tambah. Kalau kita tukar pun sama kan dapat kan. 0 point 1 2 3. Jadi tambah 0.009. Okey, ini jadi 0, 0, 0. Jadi kamu akan dapat 9
Okey, 0.009 tolak dengan ini dapat, ini kita akan dapat 1, 2. Jadi kamu akan dapat tolak dengan 0.03. Okey, jadi sini dapat 9, sini akan dapat 8, sini akan dapat 9 dan sini akan dapat 10, kamu akan dapat sini 7, kamu akan dapat sini 9 dan sini kamu akan dapat 8. Jadi 8.979. Ada? Oh, tak ada. Asal salah pula. Jap. Ada salah ni. Okay, mana silap dia? 9, 7 dekat belakang tu salah. Sekejap Oh, 003 sini. Sorry. 973. Jadi jawapannya B. Di sini 3 bukan 9. Okay. Cuba bercakap sikit. Kan saya seorang je cakap, boring tak? Okay, apakah yang perlu ditolak daripada 500 untuk mendapat 6.52? 6.42. So macam ni. Kamu kena tukarkan macam ni. Maksudnya apakah yang perlu tolak dengan 500, dia akan dapat jawapannya adalah 68.42. 500. Kamu akan dapat 68.42. Apa yang akan kamu kena buat? Ambil point ke ataupun untuk mendapat 500. So macam mana nak buat dia? Oh, jap. Apakah yang perlu ditolak daripada 500? Yalah, apakah yang perlu ditolak daripada 500 untuk mendapatkan 68.42? 500, ya. RM568. Okey, apa? Macam nak buat? Saya rasa soalan ni ada salah ni. Sebab apakah yang perlu ditolak daripada 500 untuk mendapat 68.42 ni? 500 ke 5% tak silap saya. Dia salah kot. Dia salah tulis kat sini. Sebab dia tak boleh 500. 500 ni tak logik. Saya rasa 5% dia pergi silap letak ratus. Dia terlupa peratus. Sebab kalau 5% ya. Kalau 5% ya. Sebab kalau 5% dia akan jadi apakah yang perlu ditolak daripada 5%. 5% maksudnya 5/100. 5/100. Sebab 5/100 ni kita boleh tukarkan kepada perpuluhan. Maksudnya kamu akan dapat kotak tolakkan dengan 0.05, kotak kamu akan tolak dengan 0.05, maka kamu akan dapatlah jawapan dia 68.42. Okey, tapi tak logik juga sebab kalau kita tambah balik dekat sini kotak sama dengan 68.47. Macam ni dapat. Tapi yang ini dia rasa ada error ni.
So apakah yang perlu ditolak daripada 500 untuk mendapat 68.42 ni? Soalan ni tinggal dulu. Sebab I rasa dia ada salah kat sini. RM500 untuk mendapat 68.42. RM500 kamu tolakkan dengan RM500 kamu tolak dengan apa? Kamu akan dapat 68.42. Macam ni. Okay. So in this case, maksudnya 500 ni kamu kena tolakkan dengan 68. Jadi kamu akan dapat 431.58. Ini jawapan ni. Mungkin macam ni. Mungkin dia maksudkan macam ni. Okay. Jawapan dia B. Okay, boleh faham? Boleh. Bagus. Sebab kelas ni seorang je belajar. Lain semua diam. Susah macam ni. Okay, tak apa. Kita pergi kepada nombor 9. Okay. Nombor 9. Kita pergi kepada nombor 9. Okay. Jadi nombor 9. Simple saja. 68.7 darab dengan 6. Jadi jawapan dia simple je. Okay, kamu kena darablah 66.87. 6.87 kamu darabkan dengan 6. Okay, tolong seorang buat soalan dia buat apa. 7 darab 6. 66, 36, 7 darab 6, 42. 4 sini. 8 darab 6. 42 juga 8 darab 6 ni. Bukan. 8 darab 6, 48. 5 darab 8, 40. 6 darab 8, 48. Tambah 4 jadi 52. 2 sini, 5 sana. Okay, point letak point. 6, 36 tambah 5, 41. Jadi 41 jawapan dia. Tapi dia kata kena bahagi tolak ni. Jadi kamu tolak dengan 23.18. Jadi kamu akan dapat lah sini iaitu 1, 12 tolak 8. 4. 12 tolak 8 lah 4. Sini kamu akan dapat kosong. Jadi point. Sini kamu akan dapat 3. Sini kamu akan dapat 1 tolak 3 adalah 8. Kan? Kamu akan dapat 8. 3 tolak 2, 1. So 18.04 dia jawapan dia. Settle. Okay. Okay, 5/6 jam tukarkan dengan saat. Ambil kau. Sama dengan berapa saat. Jadi simple saja. 5/6 jam ni 5/6 jam. Jadi 5/6 jam ni kita darabkan dengan berapa saat. Darabkan dengan 60. Sebab jam kita nak tukar kepada saat. Ini saat. Jadi kamu kena darabkan dengan 60. Okay. Tetapi kamu tak boleh darab dengan 60 terus. Kamu kena darabkan dengan 3,600 sebab dia tukar kepada saat. Bukan minit, dia nak dalam second. Jadi ini potong sini 1. Ini potong. Ini dapat 10. Bila 10 darab 60. 5 darab 6. 300. So kalau macam ni kamu kena buat 5 darab 10 darab 60. 3,000 jawapan dia. Okay, sebab dia nak dalam saat. Jadi kamu kena darabkan 2 kali dengan 60.
Okey, nombor 11. Tali itu dipotong kepada 8 utas yang sama panjang. Dan berapakah panjang dalam M dan sentimeter seutas tali? Tali itu dipotong kepada 8. 8 utas sama panjang. Jadi kamu kena bahagi 8 lah. 12 bahagi 8. Okay, berapakah panjang dalam meter dan cm? Jadi 12 kamu kena bahagikan dengan 8. 12 kamu bahagikan dengan 8. Jadi 1 ni dapat 4. Okay, tolak dengan 8 dapat 4. Dia letak kosong, turunkan, kamu letak point, kamu letak 5. Lepas tu kamu akan dapat 40 kat sini. Jadi kamu akan dapat 1.5. Jadi 1.5 kamu dapat apa? Meter. Kita dalam meter, 1.5 meter. Jadi 1 meter 500 ke 50 cm. Sebab meter nak pergi pada sentimeter darab 100. Jadi 50 cm. Okay, 50 cm. Jadi B jawapan dia. Okay, so ini jawapan dia B. Okay, nombor seterusnya nombor 12. Okay, nombor 12. Mana 12? Antara berikut yang manakah sama nilai dengan yang ini? Okey, yang ini simple saja. 1/9. Kalau bahagi ditukar menjadi darab. Dia kena tukar menjadi darab dan sebelah kiri kita kena berubah. Okey. Kanan ini akan berubah bentuk lah. Tempat. Jadi ini potong 1, ini akan dapat 3. Last kamu akan dapat 1/3. Okey, 1/3. Jadi 1/3 dekat sini adalah mana? Ini tak, ini dari 4, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5 tak boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tak ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tak boleh juga sebab dia nak 1/3. Yang inilah paling tepat. 3/12. Kat 3/9. So potong-potong kamu akan dapat 1/3. Jadi jawapan dia C. Betul. Okay. Nampak, kamu kalau tak tahu buat matematik ni, memang kamu akan sangkut kertas 1 ni. Okay. Memang kamu akan sangkut. Soalan 13. Antara berikut yang manakah menunjukkan maklumat yang betul daripada jadual itu? Kasim, jarak dia 1/5 km. Maniam, 0.98 km. Leong, 100 meter kurang daripada jarak rumah Kasim. Okay. Jadi cara nak buat dia adalah, dia tukar macam ni . Okay, so kita tak apa, kita try cuba managekan benda ni. Kita try managekan dia. So Kasim, Leong. Kasim 1/5, Leong 100 meter kurang daripada jarak rumah Kasim. Jadi Leong ni berapa? 100 meter kurang. Ke sekolah. Okey. Jadi sekolah tengah-tengah. Jarak Kasim pergi ke sekolah 1/5. Kasim pergi ke sekolah. Okey. ...100 meter kurang daripada jarak rumah Kasim. 100 meter kurang daripada jarak rumah Kasim adalah 1.1. 1.1. C jawapan dia. Sebab dia ni 1.1. Yang ni 0.98. Yang ni adalah 1/2. So jawapan dia C. Okey, nombor 14. 3/4 jam sebelum waktu yang ditunjukkan ialah. Okey, sekarang 6.25. Letak 6.25. 6.25. Okay.
So 3/4 jam sebelum waktu ditunjukkan adalah sekarang 6.25, 3 jam selepas 3.36 dia. Jadi sebelum dia adalah kamu kena tolakkan lah 3/4. Jadi jam dia pukul 3/4. Jadi 3/4 kamu akan dapat 3/4. 3/4 ni kamu dapat dengan 60, kamu akan dapat 45. Jadi 3/45 tolak 3/45. 3/45. Okay, ini potong, ini akan dapat 5. Ini 60 tambah ni kamu akan dapat 85. Jadi 85 kosong 40 240. Settle jawapan dia. Okay, ini sistem clock jam. Okay. Okay. Nombor 15. Suhaimi mengambil 197 biji coklat daripada bekas P dan 50% biji coklat dari bekas Q. Okey. Berapakah bilangan coklat yang tinggal dalam kedua-dua bekas? Okey, simple saja. Suhaimi mengambil 197 bekas daripada bekas P, bermaksud 687 kamu tolakkan saja dengan 197. Tolakkan saja. Jadi kamu akan dapat kosong. Sini dapat 5. Okey, sini dapat 8. Sini 9 lah. 18 tolak 9, 9. 5, 4, 9, kosong. Maksudnya yang baki dekat sini adalah 4, 9, kosong. Sekarang dekat sini pula. Dekat sini dia kata 50%. 50% ni kamu tak payah buat apa-apa. Kamu bahagi 2 saja. Bila kamu bahagi 2, kamu akan dapat 7. 7 sebab ni 7 dah 2, 14. Lepas tu turunkan 7, kamu akan dapat 3. Okey, 3 dah 2, 6. Dan juga 3 dah 2, lepas tu 6. 7, 3, 6. Ni kalau kita congak lah. Okey, 7, 3, 6. Kamu kalau 7, 3, 6 ni kalau kamu dah 2, kamu akan dapat 1472. Jadi baki ni 3, 7, 6 ni 7, 3, 6 ni kamu just tambahkan saja dengan 490, maka baki dalam bakul tu adalah dalam 1226. Jadi A jawapan dia, settle. Tak susah pun kalau kamu faham. Okey. Okey, nombor 16. Puan Rohana membeli 6 kg bawang, 5 kg ubi kentang dan 4 kg bawang putih. Ambil kau. Berapakah nilai yang perlu dibayar oleh Puan Rohana? Yang ini kamu darabkan saja. Simple. So dia beli 6 kg bawang. 1 kg RM7.50. Kalau 6 kg kamu darabkan sajalah dengan 6. Kamu akan dapat berapa dekat sini. Jadi dia beli 6 kg. 6 kg ni kalau kamu darab, kamu akan dapat RM. Kamu akan dapat RM berapa ni kita kena darabkan sendirilah. Takkan kamu tak boleh, kamu tidak dibenarkan menggunakan kalkulator walaupun kertas satu untuk matematik. Jadi cara dia simple saja. Kita akan buat secara manual. RM7.50. Nah, kamu nak tulis RM kena wajib sebab ini adalah ringgit. So kamu akan darabkan dengan 6. Jadi simple, kosong. 5 darab 6 adalah 30. Letak sini 3. Letak sini titik. 7, 6, 42. 42 tambah 3, 45. Jadi jumlah dia adalah RM45 bagi bawang saja. Okey. Settlekan RM45. Okey, sekarang 5 kg ubi kentang. Ubi kentang ni RM2.40. RM2.40 ni kamu darabkan dengan 5. Okey, darabkan dengan 5. Letak RM dekat sini. Okey. So kosong. 4 dan 5 adalah 20. Letak 2 sini. 2 dan 5 adalah 10. Tambah 2 adalah 12. Jadi dia punya jawapan adalah RM12 untuk RM12 untuk ubi kentang. Dan last kali 4 kg untuk bawang putih. Jadi RM9.60. Okey, dia RM RM9.60. Kamu akan darabkan dengan 4.
kosong. 6 darab 4 adalah 6 darab 4, 24. 4 sini, 2 dekat sini. 9 darab 4, 36, tambah ni RM38, 40 sen. Jadi kamu kena tambah saja total ni. Okay. Total RM45 tambah dengan RM12 tambah dengan RM38.40. Jadi jawapan dia adalah RM95.40 yang Puan Rohana kena bayar. C jawapan dia lah. Okay. Yang ini kamu kena tambah saja. Yang ini tambah, yang ini tambah, yang ini tambah. Dapatlah jawapan dia RM95.40. Okay. Okay, nombor 17. Nombor 17 ni apa ni? Maka, okay, mewakili jap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mewakili 2. Maka berapa? Okey, yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kotak ni mewakili 2. So kotak ni mewakili berapa adalah 2 bahagilah dengan 6. Kamu akan dapat potong 1/3. Settle. Okay. Kalau kamu tak faham, susah lah. Nombor 18, tempoh masa antara dua waktu itu adalah 1/4 jam. Apakah nombor yang sepatutnya ditunjukkan oleh jarum minit pada muka Q? Okey, tempoh masa diorang ni 7, ni dia start dan habis pukul berapa adalah, sekarang ni 7 jam 20 minit sekarang ni. So dia kena tambahkan dengan 1 jam, bermaksud 1/4 daripada 60 adalah 15 minit. Jadi tambah dengan 15 minit saja. Jadi jawapan dia adalah 35 kat sini. 35 kat sini, maksudnya sini dia jadi 8. 8:35 dekat 7 lah tu. 35 tu dekat 7. Okay. Settle nombor 18. Tak susah pun. Nombor 19. Dah start jam lah tu. Dia lama-lama dia pergi susah. Lama-lama dia pergi susah. Itu saja. Tak ada beza pun. Tapi kalau kamu dah tahu, senang je soalan. Okey, sebuah segi 4 sama PQRS dipotong daripada cardboard itu. Panjang PQ ialah 5. PQ ialah 5, okey. Dan hitung luas dalam cm cardboard yang tinggal. Ya, sebab segi 4 PQRS dipotong daripada cardboard itu. Panjang. So 10 kamu darabkan dengan 6. 10 darabkan dengan 6, kamu akan dapat 60 dekat sini. 60 cm3 untuk yang total cardboard besar ni. Ini untuk cardboard yang besar. Dan kamu tolakkan dengan cardboard yang kecil, yang square ni. Yang square ni maka kamu akan dapat 5 darab dengan 5, 25. Okey. 60 tolak 25 adalah 35 tak? 35. Ini bahagi dia. Jadi A jawapan dia. Okey. Okey, boleh? Boleh. Okey. Soalan 20 pula. Hitung perimeter dalam kawasan berlorek. Dalam kawasan berlorek, kamu kena hitung perimeter lah. Okey, so nak hitung dia senang saja. Tak adalah begitu susah sangat. So, 12 tolak 5 adalah 7. Okey. Oh, ini 5 Oh, ini 5. Ini 5, ini pun 5. Ini pun 5. Okey, ini pun 5. Okey. Sini 12, sini ni 6, ini pun 6. Ini pun 6. Kalau sini dah 5, tinggal 7, sini 3.5. Sini 3.5. Okey. So perimeter semua
semua. Jadi perimeter kamu akan kira 6 tambah dengan 12 tambah dengan 6 tambah dengan 3.5 tambah dengan 5 tambah dengan 5 tambah dengan 5 tambah dengan 3.5. Jawapan dia 46. D jawapan dia, settle. Sebab dia tak boleh kira, dia kena kira tepi-tepi ni. Perimeter dia main tepi. Okay, ni. So nak kira perimeter ni kamu tak boleh, kamu kena ambil macam ni, tengok ikut line ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi segala benda ni semua kamu kena kira. Perimeter dia boleh kira sampai dalam. Luas saja dia tak boleh kira sampai dalam. Luas di luar, luas, area luas saja tak boleh dalam. Kalau in case dia kata dalam, kita kena kira lah. Sebab area ni dia kena tengok irregular ke regular. Irregular ni dia tak ada shape. Kalau regular ni dia ada shape dan dia ada formula nak kira regular shape ni berapa square feet. Okey, 21. Okey. 1600 biji kelapa mempunyai jisim 2885. Jika 1000 biji, berapakah anggaran jisimnya? Okey. Yang ini dia suruh anggaran. Anggaran ni kamu kena fikir logik. Bermaksud 1600 ni dah main nisbah. Sebenarnya kamu tak belajar nisbah lagi, tapi dia dah masuk kepada nisbah. Tapi ikut kamu lah. Okey. Okey, macam ni. 1600 dia punya jisim adalah 2885. Jika 1000 berapa? Macam ni. So nak kira dia simple je, tapi kamu ni saya tak cadangkan kamu ambil cara saya ni. Okay, sebab cara saya susah sikit. So saya dapat macam ni, saya darabkan cross. Ni pun saya darabkan dengan cross. Ni kamu tak boleh, ni tak ada dalam syllabus kamu Jangan pergi cakap pula ni Cikgu Sasi yang suruh. Saya kata ini disuruh anggarkan sahaja. So saya guna cara ni. Cara ni cara tepat, tapi ini kamu tak boleh guna. Tak ada, kamu tak belajar lagi. Ni dia cara besar lah. Jadi yang ini saya guna cara simple saja. Tengok apa yang saya nak buat dekat sini. Kamu kena tahu, saya kena listkan dulu. Okay, listkan bermakna untuk 1600 punya biji. Okay, tengok untuk 1600 punya biji, dia dapat jisim dia sebanyak 2885. 2885. Dan untuk yang 1000 punya biji, kita tak tahu berapa. Jadi kalau tak tahu berapa, saya letak X. Jadi nak tahu X, saya darab silang. Ni saya darab silang, ni saya darab silang. Jadi 6XS, ini saya darab silang lah. 1, 2, 3. Ini kamu jangan cuba dalam peperiksaan. Kamu tak boleh buat macam ni. Sebab kamu tak ada kalkulator. Ini tak boleh kira tanpa kalkulator. Nak kira pun boleh ke, tak ada masalah. Di X akan dapat 2885. Okay. 1, 2, 3, 30, 1600. Okay. 402 ni kamu boleh potong. Tinggal ni saja. Tinggal 288 50 bahagi dengan 16. Kamu akan dapat lebih kurang kita boleh ambil jawapan dia adalah 800. C. Sebab saya dapat point dekat sini. X saya dapat 1803.125. 1803.1. So saya ambil terdekat adalah saya anggarkan dalam 1800 lah. Saya tak boleh kata 1900, salah. 1800. Di C jawapan dia. Okay. Tapi kalau kamu nak buat, kamu kena buat cara ni jugalah. Ataupun kamu boleh anggarkan. Macam mana kamu nak anggarkan macam ni, tengok Ini cara susah, cara simple saya buat macam ni, tengok Okey. 1600, tengok 1600 kamu dapat 2885. 2885. Okey. Sekarang ni
kalau kamu nak anggarkan, kalau 800 ni kamu kena bahagi 2. Kalau 800 mungkin dia punya berat ni kita bahagi 2. So 2,885 kamu bahagi 2, kamu akan dapat 1442. 1442 2.5 kamu akan dapat. 1442.5. Jadi 144 adalah nak 800. So dekat sini tak ada pun 144. Semuanya atas daripada 144. Jadi kita kena fikir logik. Okay. Kalau sebab dia minta hanya 1,000 saja, mungkin dia akan tambah sikit saja. Kan? So ini nak buat complicated sikit lah kalau kamu betul-betul tak tahu. Abaikan. Kamu kena abaikan. Tak tahu abaikan lah. Okay. Sebab dia 2,000, dia cecah 2,800. So kamu kena cuba macam cara saya. Okey lah. Okay. Ni kena tahu macam mana nak buat. Kalau tidak susah. Okay. 21 ni saya anggap paling susah. Okay. Okay. Soalan 22. Semua dah pening dah. Matematik dia banyak calculation lah cikgu. Macam mana tanpa calculation? Tanpa calculation itu bukan matematik kan. Okay, tanpa calculation itu bahasa Melayu. Raja 9 menunjukkan beberapa biji tomato yang diisi oleh Encik Afzal ke dalam sebuah bakul dan berapa bakulkah yang perlu untuk mengisi 25,536 biji tomato. Okey, macam ni lah. So Raja 9 menunjukkan beberapa biji tomato yang diisi oleh Afzal ke dalam sebuah bakul. So beberapa biji. Yang ini pun masalah juga sebab dia kata kat sini beberapa biji tomato yang diisi oleh Encik Afzal ke dalam sebuah bakul. Kalau kita boleh kira 1, 2, 3, 4. 4 kan? 4. Untuk mengisi ini kan. So kalau kamu tengok satu bakul tu 4 dah full dah. Okay. Jadi berapa bakulkah yang diperlukan ni? 2, 5, 5, 3, 6. Kamu bahagikan dengan 4. So ni akan dapat 6. Ada 24. Okay, sini 1, sini 5. So 3 dah 3 dah 4 adalah 12. So dapat sini 3. Turunkan 3. 8 darab 4 adalah 32. Okey, 32. Dan last sekali 16. 16 ni adalah 4. Jadi jawapan dia adalah C kata. Nampak je macam susah sangat kan. Tapi kalau kita dah start buat tu okey. Okay, so saya rasa lah matematik saya perlu stop sampai sini sebab masa pun dah 1 jam. Kamu pun dah penat. Saya pun dah penat. Okay. So saya kena stop matematik, saya stop sampai soalan 22. Soalan 22 saya buat stop. Yang selebihnya digantikan oleh Cikgu Naim. So sekarang ni saya nak masuk kepada sains tapi saya bertimbang rasa juga. Okay. Di mana saya akan memberi rehat sikit kepada kamu lah. Dah penat dah belajar matematik ni kan. Itulah ini lah. Saya akan bagi masa 5 minit untuk rehat. Kita akan masuk sains pula. Okay. Sebab saya pun faham kamu pun dah penat. Jadi kita beri masa 5 minit break. 9.35 kita masuk untuk sains UPSR. Okay. Nak pergi minum tu boleh minum, nak pergi tandas boleh pergi tandas. Saya bagi masa sekarang.
Okay, saya rasa masa pun dah cukup. So kita pergi kepada sains pula, giliran sains. Okay. So nampak tak soalan sains ni? Nampak? Ya. Soalan sains peperiksaan cuba-cuba UPSR Sains Kertas 1 2019. So kita akan buat soalan ni. Okay, kita akan bincang soalan ni. Okay, soalan pertama. Antara berikut yang manakah betul tentang objek-objek di atas? Yang mana betul tentang objek-objek di atas? X, W, X, Y dan juga Z. Yang mana betul? Yang mana? X dan Y akan membiak, betul tak? X dan Y, ya betul. Betul? Okay. So jawapan dia X dan Y ni dia akan membiak. Okay. Okay, nombor 2. Bagaimanakah kesan? Okay, bagaimanakah kesan hidangan di atas kepada manusia? Apakah kesan dia? Okay. Menjadikan tubuh badan lebih sihat, apa ni? Menambahkan berat badan dan mencegah penyakit, mengelakkan penyakit dan membantu tumbuhan badan, memberikan tenaga dan mengelakkan. So kita ambil D, jawapan dia lah paling tepat. Okay, D kita ambil paling tepat. Okay, nombor 3. Antara manakah berikut adalah makanan bagi haiwan di darjah 3? Makanan bagi haiwan di darjah 3 yang mana? Ini apa ni? Macam chimpanzee je. Menunjukkan set kegigian sejenis haiwan. So apa jawapan dia soalan nombor 3 ni? D. Ya, daging dan juga sayur. Okay. Okey, nombor 4. Bagaimanakah penyakit ini boleh dielakkan? Ini obesity. Macam mana kita boleh elakkan? Mengambil makanan yang seimbang dan bersenam setiap hari. Ya, mengambil makanan yang seimbang dan bersenam setiap hari. Okey. Okey, nombor 5. Apakah cara yang terbaik yang perlu dilakukan bagi mengelakkan persaingan di antara dua jenis haiwan? Apa yang kita kena lakukan? Memberikan lebih banyak makanan ke meletakkan pasangan mereka bersama dengan habitat tersebut memasukkan. So yang paling tepat kita kena ambil yang mana? C. Letakkan pasangan. Asingkan mereka pada dua kawasan. Mana boleh dua-dua ni hidup satu tempat? Tak boleh, nanti dia bergaduh. Pernah tengok ke haiwan dengan singa satu tempat, mana dia? Okay. Okey, nombor 6. Ramalkan apakah yang akan berlaku kepada pokok tersebut sebulan kemudian. Apa berlaku? Dia ada cahaya matahari dekat sini. Kau tengok lepas tak ada cahaya matahari dekat sini. So pokok ni akan tumbuh belah sini. Jadi apa dia akan berlaku? Pucuk tumbuh ke arah tingkap. Pucuk tumbuh ke arah tingkap. Bagus. Sebab dia akan cari cahaya tu mana. Kalau saya letaklah contohnya dekat sini Kalau contoh dekat sini saya letak tumbuhan ni Okey, tumbuhan ni saya letak belah sini, saya letak cahaya matahari ni dekat sini. So maksudnya tumbuhan ni akan tumbuh ke arah sini. Dia akan tumbuh ke arah sini. Okey. Dekat mana ada cahaya tu, dekat situlah dia akan tumbuh. Nombor 7. Tumbuh kecil dan besar, air suam, melon, yeast dan gula. Ni nak buat apa ni? Susun semula langkah-langkah P, Q, R dan S berikut mengikut urutan yang betul